Kuliah di mana? Barang bisa kasih pakai baju dia buka semua. Sini ada polis, mai baca hantar. Baca hantar balik. Itu tadi antara sedutan gelagat anak-anak ke sekolah minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Khairi Hazwan. Selepas sesi sekolah secara bersemuka, Fasa A bermula 1 Mac lalu dengan murid prasekolah tahun 1 dan 2. Esok, skala pembukaan sekolah adalah lebih besar membabitkan murid tahun 3 dan 6 pula. Bagaimana dengan persediaan Kementerian Pelajaran Malaysia KPM? Apa yang boleh ditambah baik daripada pengalaman minggu ini? Topik akan mendapatkan jawapannya bersama tetamu jemputan, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim, yang nampaknya sudah pun bersedia untuk ditemu bual secara maya. Assalamualaikum dan apa khabar, Datuk? Salam, Alhamdulillah, saya baik. Ya, terima kasih Datuk kerana bersama kami dan juga meluangkan masa bersama kami untuk topik hari ini. Dan baik Datuk, selepas seminggu sekolah dibuka dan dilihat sebagai proses penyesuaian dan juga percubaan, jadi adakah KPM sudah bersedia untuk menerima keseluruhan murid sekolah rendah yang akan bermula esok? Datuk? Ya, sememangnya kementerian bersedia untuk menerima murid bagi semua peringkat dan kita amat bersedialah tentunya bagi murid di peringkat sekolah rendah ini. Dan seperti yang Khairi sebut tadi, kita telah pun memulakan dengan kemasukan murid bagi prasekolah tahun 1 dan juga tahun 2 pada 1 hari bulan Mac 2021 ini. Tapi sebelum itu pun kita telah pun membuka sekolah secara bersemuka ini untuk kelas peperiksaan, ya. Khususnya kalau kita lihat bagi mereka yang telah ditunda peperiksaannya bagi tahun 2020, jadi mereka telah pun dibawa balik pada 20 hari bulan Januari 2021 bagi murid peperiksaan SPM 2020 yang telah pun bermula pada 22 hari bulan Februari hinggalah 26 hari bulan Mac nanti. Baik, itu antara langkah-langkah ataupun kesiapsiagaan KPM untuk menerima kemasukan semula para pelajar. Dan untuk minggu pertama buka sekolah ni, pada pandangan Datuk lah, adakah pihak KPM berpuas hati dengan tahap pematuhan SOP bukan saja dalam kalangan pihak sekolah tetapi juga ibu bapa? Ya, kita telah pun menyediakan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu versi 2.0. Ini adalah penambahbaikan berbanding dengan garis panduan yang telah pun disediakan pada tahun lepas. Jadi garis panduan versi 2.0 ni disediakan pada bulan Februari sebelum kita nak bukalah untuk tahap sekolah rendah dan juga menengah yang akan datang. Jadi SOP ini telah pun mengambil kira pengalaman daripada tahun 2020 dan kita yang kita telah lihat secara terperinci dan komprehensif dalam kita menyediakan versi 2.0 ini. Tapi kita juga mengambil kira daripada pengalaman kita membuka peringkat prasekolah tahun 1 dan tahun 2 ini sebelum kita membuka kepada lebih ramai murid pada peringkat rendah esok 8 hari bulan Mac. Jadi kalau kita lihat pematuhan SOP itu adalah baik, rata-ratanya jika SOP itu kita menggariskan apa-apa yang perlu dilakukan dalam membenarkan murid masuk ke sekolah dari segi saringannya, tanda arah di mana mereka bergerak untuk menuju ke kelas ataupun tempat-tempat tertentu dalam kelas, supaya penjarakan dapat dikekalkan, supaya kebersihan dapat dijaga. Semuanya disediakan oleh pihak.
Begitu juga kita dapat lihat bahawa pengajaran dan pembelajaran itu berlaku dengan baik antara guru dan juga murid dengan pematuhan kepada SOP. Meja-meja, kerusi disusun mengikut penjarakan 1 meter antara murid dan murid. Begitu juga makan, kita tak menggalakkan lagi di kantin tetapi makan di dalam bilik belajar. Jadi kita boleh lihat kesemuanya ini berlaku. Namun kalau tanya pada saya dalam pematuhan SOP ini ada cabarannya tentu contohnya dari segi kemasukan murid sekolah pada waktu pagi nampak baik sebab ibu bapa datang secara berperingkat, tak semuanya datang pada waktu yang sama. Jadi mudah untuk kita buat penjarakan dan masuk secara teratur. Dan murid pun seperti juga guru dan warga sekolah yang lain memakai pelitup muka. Ini adalah satu lagi pembaharuan dalam garis panduan kita. Tetapi pada waktu penyuraian bila balik yang itu sedikit cabarannya kerana khusus bagi murid prasekolah tahun 1, tahun 2 ini, mereka baru masuk ke sekolah. Tentunya prasekolah tahun 1 first time masuk ke sekolah ni, ibu bapa tentunya datang nak memastikan murid tak tertunggu-tunggu. Jadi ada sedikit berpusu-pusulah ketika hendak balik itu. Namun kita ada kemukakan beberapa cadangan atau kaedah bagaimana penyuraian ini boleh berlaku. Dan jika ada cabaran tertentu pada hari pertama, kita lihat sekolah-sekolah cuba menanganinya dan menambah baik bagaimana kita menyuraikan murid ini pada hari kedua dan seterusnya. Okey, baik, maksudnya ada jugalah orang kata perkara yang kita terima dan juga berpuas hati, tapi ada juga benda-benda yang kita boleh tambah baik, Datuk. Dan berdasarkan juga Datuk pengumuman daripada Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, yang mana murid sekolah rendah akan bersekolah lebih awal daripada sekolah menengah. Jadi boleh tak Datuk jelaskan apa sebenarnya rasional atau justifikasi pihak KPM berkaitan tarikh pembukaan sekolah yang berbeza-beza ini, Datuk? Ya. Dalam kita nak membuka sekolah ini pada semua peringkat, tentunya kita melihat daripada pengalaman tahun 2020 dan apa pertimbangan-pertimbangan dan perancangan yang perlu dibuat dalam kita nak membuka persekolahan itu secara bersemuka pada tahun ini. Jadi dengan mengambil kira bahawa prasekolah tahun 1 dan tahun 2 pun bagi tahun 2020 ni mereka ada masa yang singkat ketika pada tahun 1, Jadi murid-murid pada peringkat umur ini perlulah kita beri peluang dan ruang kepada mereka untuk mula memasuki sekolah supaya mereka boleh membiasakan diri dalam keadaan di sekolah yang baru. Sebelum kita membawa lebih ramai murid sekolah rendah di sekolah tersebut. Jadi ini memberi ruang kepada murid-murid peringkat umur yang lebih rendah ini untuk menyesuaikan diri dari segi berada di sekolah tersebut. Kalau kita lihat pada tahun 2020, kita cuba bawa balik kelas peperiksaan dahulu dan juga bagi prasekolah. Tapi kali ini kita tangguhkan sekolah menengah kerana kita, seperti yang saya dah sebut pada awal tadi, kita ada kohort sijil pelajaran Malaysia tahun 2020 yang pada waktu ini masih dalam tempoh peperiksaan itu. Jadi dalam keadaan situasi COVID-19 ini, SOP bagi peperiksaan ini adalah amat ketat. Jadi antara meja dan meja dalam pusat peperiksaan itu adalah tidak kurang daripada 1.5 meter. Kemudian kita juga perlu menyediakan bilik-bilik yang khas bagi isolasi. Jika berlakulah murid yang bergejala, kita perlu asingkan di bilik tersebut. Ataupun murid-murid yang mungkin kontak ataupun berada berdekatan dengan murid-murid yang bergejala itu, maka kita perlu mengadakan ruang peperiksaan khas pula bagi mereka.
kita juga perlu ada ruang alternatif sekiranya murid dalam sesebuah pusat itu perlulah dikeluarkan supaya kita boleh melakukan pensanitasian dan sebagainya. Jadi banyak ruang digunakan ketika peperiksaan SPM 2020 ini. Maka kita tangguhkanlah membawa balik murid peringkat sekolah rendah, sekolah menengah yang lain ini. Baik, itu antara justifikasi berkaitan tentang perbezaan kenapa murid sekolah rendah dibuka lebih awal ataupun bersekolah lebih awal berbanding mereka yang bersekolah menengah. Okey. Baik, topik akan berehat seketika, tapi sebelum itu kita saksikan laporan ini. Anda semua jangan ke mana-mana. At the height of the crisis, the height of the disruption of the pandemic, we had 1.6 billion children with their schooling affected. That's over 92% of the global student body. These are numbers that would have been unthinkable prior to this pandemic. So the scale of this crisis was unprecedented, but also now the time that it has taken, a year long, as represented by these desks, these empty desks. This is, we're in new territory. Once again, just demands urgent action. Kembali bersama saya Khairi Hazwan dalam rancangan topik atau program topik pada hari ini, dan kita nak teruskan lagi bersama dengan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia iaitu Datuk Habibah Abdul Rahim untuk sama-sama kita bincangkan tentang pembukaan sekolah. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan jugalah apa sebenarnya langkah-langkah dan juga penambahbaikan yang akan diambil dalam masa terdekat untuk kita pastikan sekolah terus jadi tempat yang selamat untuk semua, bukan saja kepada murid tapi kepada pihak pentadbir dan juga kepada guru-guru. Datuk. Ya, bagi memastikan sekolah adalah tempat yang selamat bagi semua warga sekolah, bagi saya yang paling penting adalah dari segi pematuhan garis panduan dan SOP yang telah pun dikeluarkan. Sebab garis panduan tersebut telah pun disediakan melalui siri-siri perbincangan yang diadakan dengan pelbagai pihak dan khususnya bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Saya amat percayalah bahawa garis panduan itu telah pun mengambil kira pelbagai aspek bagi menjamin keselamatan dan kesihatan warga sekolah ketika berada di sekolah itu. Jadi kalau saya sebut tadi, antara cabarannya ialah bagi memastikan penyuraian, antara contoh tu berlaku dengan teratur. Model-model pun kita ada cadangkan bagaimana kita boleh melakukan penyuraian dengan baik. Contohnya melalui laluan yang teratur, sehala, melalui mengeluarkan murid secara berperingkat-peringkat, mengadakan tempat di mana murid boleh tunggu sementara ibu bapa datang, ataupun melalui sistem panggilan di mana murid mungkin berada di dewan ataupun di bilik darjah tetapi mereka dipanggil apabila ibu bapa murid datang untuk mengambil mereka. Kalau kita nak menyatakan sekolah ni buat cara macam ni tak boleh lah, kerana setiap sekolah tu ada perbezaannya. Tetapi selain daripada itu, seperti biasa kita menjaga penjarakan ya, bagi memastikan tiada penularan ini berlaku. Dan dalam hal ini kita memerlukan kerjasama bukan saja di pihak sekolah tetapi juga ibu bapa, sebab kita hendak supaya ibu bapa menjaga keselamatan dan kesihatan anak dan memastikan
anak yang pergi ke sekolah ini tiada tanda-tanda bergejala lah. Ya, betul. Sebab itu akan menjejaskan murid-murid dan warga sekolah yang lain. Sekolah juga perlulah ada komunikasi yang berkesan dengan ibu bapa untuk menerangkan secara jelasnya supaya ibu bapa faham apa langkah-langkah yang diambil oleh sekolah, dan jika ada apa-apa yang baru atau perubahan dimaklumkan dengan jelas secara berkala. Dan ibu bapa dan sekolah juga boleh memainkan peranan untuk menyediakan contohnya tanda-tanda pergerakan di sekolah, membantu sekolah dari segi nak menyuraikan murid. Sebab daripada tinjauan saya dan juga yang lain di kementerian, bila kami turun ke ada kerjasama daripada PIBG, Persatuan Ibu Bapa Guru, ibu bapa sendiri, sukarelawan, rela, polis, PBT, pelbagai pihak untuk membantu sekolah. Ada persoalan dari sudut PDP, Datuk. Ada kepelbagaian tak dengan kaedah PDP yang sedang dilaksanakan kini? Sebab sekarang pun sekolah dah buka, Datuk. Macam mana, Datuk? Ya, sepertilah pada minggu ini, walaupun prasekolah tahun 1, tahun 2 telah pergi ke sekolah, tapi tahun 3 hingga 6 dan juga bagi tingkatan 1 hingga 5 belum lagi ke sekolah. Jadi dengan itu, maka pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR yang kita panggil perlu berlaku. Jadi kita telah pun menyediakan manual PDPR yang menggariskan bagaimana ia boleh berlaku, sama ada dalam talian, luar talian ataupun site. Jadi kalau dalam talian, kementerian ada menyediakan pelantar yang kita panggil Digital Educational Learning Initiative Malaysia ataupun DELIMA, di mana dalamnya ada pelbagai aplikasi, ada juga video-video pengajaran dan pembelajaran, ada gamifikasi, pelbagai sumber di dalam itu. Tapi selain daripada itu, guru juga boleh mengadakan di luar talian seperti menyediakan modul kerja, lembaran-lembaran kerja, pack pembelajaran bagi murid melaksanakannya di rumah. Dan kalau kita lihat baru-baru ini juga telah pun dilancarkan Didik TV KPM, di mana itu adalah kali pertamanya kementerian melancarkan saluran yang tersendiri dedicated bagi program-program pendidikan. Kerana kita lihat walaupun nanti kita telah dan akan membuka sekolah secara bersemuka, tetapi bagi murid-murid yang dapat ke sekolah setiap hari, disebabkan sekolah ada kapasiti untuk menampung murid, tetapi ada juga sekolah yang agak padat di mana kapasitinya tidak cukup dengan penjarakan yang dilakukan untuk membawa balik semua murid ke sekolah secara bersemuka setiap hari. Jadi mungkin kita perlu melakukan penggiliran di mana ada selang murid yang akan datang ke sekolah pada hari-hari tertentu. Oleh itu, pada hari murid yang tidak gilirannya untuk hadir ke sekolah, maka PDPR itu akan terus berlaku. Jadi apa yang kita telah pun sediakan melalui manual PDPR itu, sama ada dalam talian, luar talian, sama ada menggunakan TV, program TV pendidikan, dia akan terus berlaku. Dan ada juga yang bertanya-tanya kenapa dah lancar, lepas tu kemudian sekejap lepas tu dah buka pula sekolah. Jawapannya ialah TV pendidikan itu boleh dicapai oleh banyak isi keluarga di Malaysia ini, lebih daripada 97%. Dan pembelajaran itu boleh terus berlaku melalui program-program TV pendidikan walaupun sekolah telah pun dibuka. Ini boleh menggalakkan guru-guru kita juga untuk berkongsi inovasi dalam pendidikan, dan program itu juga boleh menjadi sebahagian daripada pembelajaran sepanjang hayat yang kita boleh budaya dan galakkan
dalam kalangan murid dan guru kita dan masyarakat umumnya. Baik Datuk, kita nak berhenti rehat seketika. Datuk pun boleh jemput minum dulu dan kita akan kembali selepas ini Datuk. Jadi anda semua terus bersama kami. Masih bersama dalam program Topik bertemankan saya Khairi Hazwan. Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF baru-baru ini mendedahkan lebih 168 juta kanak-kanak di seluruh dunia dinafikan hak mendapat akses pendidikan ekoran penutupan sekolah sepanjang tahun akibat penularan COVID-19. Dan yang paling membimbangkan jika keadaan ini menyebabkan kanak-kanak menjadi mangsa. Contohnya di negara-negara tertentu dipaksa berkahwin ataupun dieksploitasi untuk menjadi buruh. Jadi mungkin Datuk boleh berikan komen Datuk. Bagi Kementerian Pendidikan Malaysia dan dalam konteks pendidikan di Malaysia ini seperti juga negara yang lain, dia mempunyai penularan wabak COVID-19 ini mempunyai kesan yang besar lah dan ketidaktentuan ini mewujudkan cabaran yang besar kepada sistem pendidikan negara kita. Oleh itu, kementerian mencari pelbagai pendekatan bagaimana kita boleh memastikan bahawa pembelajaran itu terus berlaku walaupun dalam keadaan di mana sekolah tidak boleh dibuka secara bersemuka. Walaupun kita percaya bahawa membawa balik murid ke sekolah itu adalah amat penting kerana pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka itu adalah kita lihat berkesan. Dan kalau kita tinjau bila murid-murid prasekolah tahun 1 dan 2 ini masuk ke sekolah sejak 1 hari bulan Mac itu, mereka kelihatan amat gembira sekali kerana kita tahu bahawa bila berlaku secara bersemuka ini, kita juga dapat mengambil kira dengan lebih baik dari segi perkembangan psikologinya, dari segi sosialisasinya, sebab ada guru-guru dan juga ada murid-murid lain di sekitar mereka walaupun kita mematuhi SOP tersebut. Dan ini adalah pertimbangan yang kita ambil kira selain daripada perkembangan kognitifnya ataupun perkara-perkara atau aspek-aspek lain. Sebab sosio-emosi, motivasi untuk belajar itu lebih mudah kita nak pupuk apabila mereka dapat hadir di sekolah. Baik Datuk, dan Datuk pun dah jelaskan macam-macam tentang perkara pembukaan sekolah yang bakal dibuka esok ni. Jadi sebelum berpisah, mungkin Datuk boleh kongsikan apa pesanan dan juga harapan Datuk kepada warga sekolah dan juga ibu bapa agar mereka kekal patuh kepada SOP yang ditetapkan untuk memastikan penularan COVID-19 dapat dibendung sekaligus menjadikan sekolah kekal selamat. Datuk. Betul tu, saya amat berharaplah bahawa SOP yang telah pun kita gubal itu dapat dilaksanakan, terus dapat dilaksanakan dengan baiknya di peringkat sekolah dengan kerjasama ibu bapa dan komuniti. Tapi juga saya lihat peranan yang dimainkan oleh JPN, Pejabat Pendidikan Negeri dan juga Pejabat Pendidikan Daerah itu juga penting bagi menyokong apa-apa yang dilakukan di peringkat sekolah itu. Kami percayalah jika SOP itu terus dipatuhi, maka keyakinan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah itu akan terus meningkat dan kita dapat sustain keyakinan tersebut. Kalaulah nanti bila kita buka sekolah kepada lebih ramai murid dan juga di peringkat menengah, apa yang kita lihat pada peringkat prasekolah tahun 1 dan 2 ini dapat terus dikekalkan. Sebab kita tengok dalam seminggu sekolah dibuka, kadar kehadiran itu lebih daripada 93% bagi sekolah-sekolah yang dibuka. Jadi ini menunjukkan bahawa ibu bapa yakin apabila menghantar anak-anak mereka ke sekolah, keselamatan dan kesihatan mereka itu
terjaga. Tetapi penjagaan dan pematuhan SOP itu perlu terus berlaku, bukan dalam tempoh seminggu sahaja. Ya. Jadi adalah menjadi harapan saya bahawa pematuhan itu penting dan kerjasama yang ada antara ibu bapa dan semua pihak yang berkepentingan ini diteruskan. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Apapun cabarannya, institusi pendidikan penting untuk pembangunan dan perkembangan fizikal, mental serta emosi anak-anak. Kita doakan yang terbaik buat semua yang bakal memerlukan sesi persekolahan esok. Itu tadi Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Untuk itu, topik juga berakhir di sini. Jangan lupa untuk bersama kami lagi pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Ingat malam minggu, ingat topik. Saya Khairi Hazwan. Assalamualaikum dan selamat malam.